Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang berbahagia, sahabat saya Fadil Ustaz Datuk Dr. Hazan bin Muhammad selaku tetamu kita pada malam ini, yang berusaha Tuan Fauzi kita, Tuan Haji Latif bin Liman, di dalam musik kita pun ada Tuan Haji Ahmad Syahidin, jauh datang daripada Sungai Rambai. Jadi di dalam musik di sini, asatizah kita ada pada malam ini, Tuan Fadil Ustaz Hafizi, Tuan Haji Ahmad Hafizi, dan kita menanti kehadiran asatizah yang mengajar di pusat tarbiyah ini seramai 22 orang. Masya Allah. Mengajar tenaga kuliah kita di sini, dan tidak termasuk 6 orang lagi asatizah yang mengajar anak-anak tahfiz kita di sini. Jadi pada semua yang terkuasa dan seluruh muslimin dan muslimat, tuan dan perempuan, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita amat bertuah dalam kita menghampiri Ramadan ini, tinggal beberapa hari lagi saja untuk kita menghadapinya. Jadi pada malam ini kita dikunjungi Fadil Ustaz Dr. Zahzan daripada Kuala Lumpur, dan saya ucapkan selaku mudir di pusat tarbiyah dan juga mudir di Madrasah Hilatul Awliya Madinah Al-Arabiyah. Anak-anak ini dia belajar di Madrasah Hilatul Awliya Madinah Al-Arabiyah untuk pengajian umum ini di pusat tarbiyah dakwah Mahmudiyah. Jadi dia tak diam, kita ada 2 institusi di sini. Jadi alhamdulillah lah, kita pada malam ini kehadiran Fadil Ustaz Dr. Zahzan datang ke sini kali ketiga. Awal dulu waktu kita buka lagi, saya ingat kapet pun tak ada lagi. Hanya bangunan ini sajalah, alhamdulillah. Kemudian pertengahan dia hadir tuan-tuan masa tu kapet ni pun dah ada. Dan yang ketiga begini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita manfaatkan infak-infak yang mana keseluruhannya diam tak diam. Saya duduk buka balik disi-disi semua orang. Di sini pusat termasuklah pembelian tanah dan sebagainya. Rupanya hampir dah 1.5 juta. Alhamdulillah. Daripada sumbangan ni orang ramai dan merahmati Allah SWT. Jadi insya-Allah kita sepatutnya mengorak langkah untuk puasa yang ketiga dan keempat setelah pada ini. Di madrasah kita ini akan dibesarkan lagi 40 kaki ke hadapan dan lebar 95 kaki tuan-tuan. Pelan pun dah siap. Dengan 3 tingkat lagi kita akan naikkan nanti insya-Allah. InsyaAllah. Di atas satu dewan. Jadi pada malam ini sahabat saya ni datang daripada jauh untuk sama-sama kita nak menyingkap tentang kehadiran penantian Ramadan, tajuk yang seperti yang kita dah telah panjangkan dalam masa guru. Alhamdulillah, itu pun Al-Fatihah saat ini ada juga suara-suara biasalah begini ni datang tak habis-habis memberikan title gelaran, tak nak datanglah ke sini, bunyi dia macam ada aliran yang tidak mengikut, saya pun tak faham lah. Jadi kita ni dalam dunia dakwah beginilah. Alhamdulillah pada malam ini kita akan berikan satu ruang yang besar. Asalnya Ustaz nak buat dalam bentuk dialog ataupun forum. Kita program malam ni pun insya-Allah kita sama meraihkan pada Ustaz adalah para asatizah kita yang mengajar di sini. InsyaAllah kemudian tu kita akan ada sikit gambaran kesyukuran. Memang Ustaz tahu pusat tarbiyah ini setiap kali nak menjelang Ramadan semangat daripada orang ramai. Pada malam ini tuan insya-Allah mudah-mudahan itu sebagai satu amal jariah kita, pahala yang akan menanti kita di hari kemudian nanti. Ahlan wa sahlan sahabat sebelah Sabian ke depan kita.
ramai kawan-kawan sama belajar di Sultan Muhammad tuan. Jadi tidak pun juga Fadil Ustaz Wahid, satu-satu Ustaz dia, Ustaz Wahid daripada Telaga Biru, satu-satu Ustaz yang ada Wahid tuan. Tapi ramai Ustaz dalam ni insyaAllah. Jadi tanpa menengahkan masa, saya ingin satu ruang yang cukup panjang untuk Datuk Al-Fadil Ustaz Datuk Zahzan untuk berikan penjelasan kepada kita ini. Kalau pada minggu lepas kita telah dihadiri, dikunjungi oleh Al-Habib Dr. Ahmad Al-Hadar. Sebelum itu ialah kedatangan Al-Fadil Ustaz Ustaz Hazri Al-Bindani. Tuan ni datang ke sini dan sentiasa kita menuruti dari semasa ke semasa. Cumalah masa PKP hari itulah kan tuan sunyi kita rasakan setelah sampai tahun setiap bulan ada penceramah jemputan kita tampilkan di hadapan, dan saya katakan insyaAllah pada tuan dulu sebelum Ramadan ni kita akan bawa Fadil Dr. Zahzan ini untuk ke madrasah kita. Alhamdulillah Allah Ta'ala telah kabulkan. Jadi insyaAllah, jadi saya dengan itu menyebut silakan kepada Dr. Ustaz Zahzan Muhammad untuk meneruskan kuliah maghrib dan kita dengan tajuk iaitu bagaimana Ramadan semakin happy dengan kita ini, persiapan kita dan sebagainya kan. Kita tak nak setiap tahun sama je. Tak ada perubahan bagi kita kan. Kita dengar saja semangat dalam kuliah saja. Kali ni apa yang kita nak buat? Kehidupan kita ni pun dah tak lama. Allah Ta'ala dah tunjukkan macam-macam petunjuk kepada kita. Jadi untuk dengan lebih lanjut, kita jemput Al-Fadil Ustaz Dr. Zahzan tu. Fadil Mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Yang amat dikasihi sahabat baik saya Ustaz Sudin bin Nur, dan kepada semua ahli jawatan kuasa madrasah yang saya tak dapat nak ingat nama setiap individu yang mulia dan budiman ini yang telah menyumbang daripada awal hingga ke hari ini. Mudah-mudahan setiap detik yang tuan-tuan fikirkan untuk Islam ni menjadi pahala di sisi Allah SWT. Kerana di dunia ni dipanggil sebagai daru ibtila, di akhirat dipanggil daru jaza. Bahawa dunia ni tempat untuk kita bekerja, akhirat besok adalah pembalasan, tak ada kerja lagi. Di dunia ini adalah waktu kita bekerja, tiada balasan. Cuma balasan itu kadang-kadang tampil dalam bentuk untuk meringankan beban di akhirat. Kerana itu Nabi telah bersabda, bila seseorang ditimpa musibah nanti di akhirat, hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'atun, nanti dia bertemu dengan Allah kerana bebannya terlalu berat, maka Allah ringankan sikit, bagi kat dunia sikit, supaya imbalan itu tidak terasa berat di akhirat. Alhamdulillah, dalam tempoh ini saya melihat perkembangan yang berlaku di madrasah yang mulia ni, dan pernah satu ketika hadir. Nampaknya cita-cita itu makin hari makin dekat untuk dilaksanakan oleh yang bahagia Ustaz Sudin dengan timnya, dengan ahli jawatan kuasanya. Maka pemegang-pemegang amanah ni bertanggungjawab di depan Allah besok untuk jadikan ia satu universiti sebesar Universiti Al-Azhar. InsyaAllah, amin ya. Kerana Universiti Al-Azhar ni kalau kita belajar pun berasal daripada wakaf, sumbangan, sokongan. Begitu juga universiti Islam yang kedua tertua di dunia, namanya Universiti Zaitunah. Dan begitu juga universiti yang ada di banyak negara umat Islam adalah daripada wakaf. Maka mudah-mudahan usaha yang tuan-tuan lakukan ni satu masa esok dapat melahirkan para ulama yang bersifat teknokrat untuk Islam, dan bukanlah perkara itu susah sebenarnya. Wa ma zalika 'ala Allahi bi aziz, perkara itu tidak susah, tidak sukar.
dengan nasihat daripada golongan yang pakar datang daripada jauh ini, insya-Allah benda itu boleh dilaksanakan. Ada sebuah buku saya awal ni saya sebut Ustaz, saya sembang je Ustaz. Ada sebuah buku bertajuk At-Taratib Al-Idariyah yang menjadi satu impian lah kalau dapat diterjemahkan. Buku ni 2 jilid. Karangan seorang ulama daripada Maghribi, namanya Syekh Al-Imam Abdul Hayy Al-Kattani. Kattani, ya. Seorang ulama yang menulis tentang, tajuk buku dia At-Taratib Al-Idariyah, kesinambungan koordinasi pendidikan dan pentadbiran keirasian zaman Rasulullah SAW. Iaitu ulama yang hebat ni telah membuktikan keliling Nabi ini sebenarnya bukan orang biasa-biasa yang kita panggil sebagai ustaz, tuan imam, mungkin kat kampung panggil sebagai Pak Lebay. Tidak. Keliling Nabi ni ternyata 85 hingga 90% adalah teknokrat sebenarnya. Abdul Rahman, dia seorang teknokrat. Osman bin Affan, dia lebih kenal sebagai seorang usahawan yang berjaya. Masa Sayyidina Osman datang ke Madinah, beliau telah pun mencetuskan idea untuk membina perparitan yang menyebabkan kebun-kebun kurma dapat habuan air yang mencukupi, lalu buahnya menghasilkan hasil yang sangat produktif dan juga berkualiti. Sehingga Nabi datang, Nabi lihat siapa punya idea buat saliran air. Mereka berkata, ini Osman wahai Rasulullah, Osman yang buat. Masya Allah, Nabi kata, bijaknya kamu. Maka ini yang sepatutnya berlaku. Jadi di kalangan pengikut Rasulullah SAW dalam madrasah yang Nabi bina di Madinah itu, lahir obor, lahir pelita, lahir telaga, lahir kebaikan untuk umat yang mereka ini merupakan golongan yang berkhidmat untuk Islam dan juga untuk manusia. Jadi tahniah lah ya, mudah-mudahan madrasah yang mulia ini dapat berkembang, makmur, besar, dan dapat bukan saja murid-murid dari Malaysia, bahkan dari negara Arab pun datang belajar kat sini. Tak mustahil benda itu, dengan syarat yang punya satu blueprint yang jelas, namanya ikhlas kerana Allah. Baik, kita beberapa hari saja lagi akan masuk Ramadan. Ramadan ni datang dari perkataan bahasa Arab Ramdha. Ramdha ni maknanya pasir kerikil yang panas pada waktu kekeringan ataupun waktu musim panas yang ada di negara-negara macam Hijaz. Maknanya disebut dalam hadis, duha itu waktunya hina tarmidul fisal. Ketika waktu duha ni, ketika anak-anak unta tu menggelitik, memijak batu-batu kerikil dekat pasir itu, dia menggelitik kakinya. Apa menggelitik tu aja? Menggelitik lah. Bergetar ke? Itu orang Melaka ni. Yalah, menggelitik maknanya dia macam panas, kepanasan macam anak kita cucu start ni kalau tengah hari lalu kat simen depan ni macam tu. Dia rasa macam tu. Dalam hadis mengatakan hina tarmidul fisal, waktu duha yang paling baik ketika matahari mula menampakkan, menghadirkan cuacanya yang panas macam tu, sehingga mengakibatkan anak-anak unta yang masih kecil itu rasa susah nak berjalan di atas pasir kerana panas. Kalau bapa atau ibunya kuatlah. Jadi perkataan Ramdha maknanya apa? Benda yang panas. Jadi Ramadan hadir untuk memberi kepada kita satu ketabahan, kekuatan. Kerana itu Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, difardukan kepada kamu ibadah puasa supaya kamu bertakwa kepada Allah SWT. Maknanya kat situ para ulama tafsir macam Al-Imam contohnya Muhammad Abduh menulis dan ditulis oleh anak muridnya, menceritakan bahawa Rashid Ridha dalam tafsirnya Al-Manar berkata kat situ, orang yang beriman belum pasti jadi orang bertakwa. Dia ada level-level dia. Ketika orang-orang Arab mendengar Jazirah Arab itu masuk Islam kebanyakannya, maka orang-orang Arab Badui pun berkata kepada Nabi, kami beriman wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Maka Allah menegur dengan menurunkan firman-Nya, berkata kepada Nabi kita, wahai Muhammad, katakan kepada orang-orang Arab itu, kamu belum beriman, kamu baru masuk Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum.
belum lagi iman itu masuk dalam hati kamu, kamu baru jadi Islam. Islam level pertama. Nanti jadi orang beriman, nanti jadi orang bertakwa, nanti naik lagi level-level zuhud, warak dan sebagainya, kata Imam As-Sawi. Maka begitulah kedudukan orang Islam yang ada pada hari ini. Ya, di kalangan mereka ada yang masih belum melaksanakan Islam sepenuhnya, masih belum tutup aurat sepenuhnya, masih lagi terlibat dengan muamalat tidak Islamiknya, kerana mereka masih lagi berada di tahap Islam walaupun umurnya mungkin sudah lanjut. Ada satu kisah yang dikemukakan oleh Imam Ibn Hajar dalam kitabnya bertajuk Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, bahawasanya pada bulan puasa beliau biasa mengkhatamkan Quran dekat kubur ayah ibunya. Ya, ayah ibunya dikuburkan berdekatan satu sama lain. Ibn Hajar datang membaca Al-Quran di kubur ayah ibunya. Kita kalau dalam hidup ini boleh minta satu wasiat. Kalau ayah mati, kumikan ayah sebelah Ustaz Sulim contohnya, tuan guru kita. Nanti agak-agak tak boleh jawab, nanti minta beliau tolong jawab. Tak, ini benar. Kita boleh berjirat dengan orang saleh, boleh minta. Kan datuk nenek moyang kita minta kalau mati tanam sebelah suami dia contohnya kan. Itu dibenarkan, dalam Islam dibenarkan. Cuma kita nak laksana boleh atau tak boleh, subjektif lah, ikut kepada kemampuan lah. Tidak wajib dilaksanakan. Tapi sunat hukum minta untuk dikebumikan dekat dengan orang yang saleh. Baik, ayah Imam Ibn Hajar ini dikebumikan dekat ibunya. Jadi tiap-tiap bulan dikhatamkan Quran di kubur ibunya. Bulan Ramadan lebih-lebih lagi dia akan giatkan khatam Quran lebih daripada biasa. Pada Ramadan kali itu menjelang malam 27, yang ramai ulama mengatakan itulah Lailatul Qadar, maka Ibn Hajar datang berusaha untuk khatamkan di kubur ayah ibunya itu, tetapi dia tidak berupaya menyempurnakan bacaan pada ayat-ayat daripada juz Amma. Juz Amma tak dapat, dah azan subuh. Maka beliau pun bergegas pergi ke masjid sembahyang subuh. Lepas subuh, mari balik ke kubur ayah ibu untuk khatamkan Quran. Sebaik saja dia menuju ke ayat-ayat terakhir surah ayat lazim itu, tiba-tiba dia mendengar satu dengusan. Suara orang dalam keluhan. Maka Ibn Hajar pun merasa hairan. Ustaz, mana datang suara ni? Waktu dah dekat siang, matahari dah hampir muncul lah. Dah lepas subuh. Maka imam yang mulia ini pun perhatikan, dengar suara itu memang keluar dari satu kubur berdekatan. Ibn Hajar adalah seorang wali Allah, ulama besar yang bertaraf wali. Maka beliau dibukakan hijab untuk benda yang kita tak nampak. Dia pun bertanya kepada orang, siapakah gerangan yang dikuburkan kat situ? Kubur ni baru lagi, putih lagi batunya, semennya. Kuburnya dia mati sebelum Ramadan. Almarhum itu lebih mengejutkan 5 waktu hadir sembahyang berjemaah di masjid. Macam mana cerita ni? Rupa-rupanya bila diperhatikan, didalami, orang itu walaupun hadirnya ke masjid, dia hanya berkelakuan macam orang Islam, belum beriman lagi. Ini cerita tadi. Kerana di dalam hidupnya dia tidak boleh mengelakkan diri dari terlibat dalam skim riba. Ini kita ada macam-macam media sosial ni, Telegram contohnya. Orang jemput kita masuk, simpanan duit Ustaz 100,000, nanti tiap-tiap bulan dapat 10,000 Ustaz. Nak Ustaz? Masuk 10,000, tiap-tiap bulan dapat 1,000. Lepas tu lepas bulan ke-10 naik lagi. Maka ramailah orang terjebak. Kadang-kadang orang masjid. Kerana itulah jalan mudah untuk dapat duit. Ada kawan-kawan, tak usah sebutlah, di tempat-tempat yang mengajar di fakulti Islam pun terlibat juga. La ilaha illallah, maksud apakah mereka tidak tahu ini riba, hukumnya haram? Sebaik saja kita menjanjikan untuk seseorang pulangan lebih daripada yang kita beri, yang kita pinjam, namanya riba itu. Ia berbeza ya. Tuan pengurusi pinjam duit sikit, nak beli kereta, deposit, pinjam 10,000. Nanti saya bayar tahun depan, saya bayar lebih sikit, bagi ihsan sikit, hadiah sikit. Tak kisah, kita tak tetapkan. Kerana kita pun dapat beli kereta, kita bawa Grab, dapat untung, kita bagi-bagi dua, bagi pada tuan imam yang bagi kita duit tadi, kerana awalan deposit yang diberi kepada kita. Itu tak salah. Itu namanya membabil ihsan. Tapi kalau ditetapkan, pinjam 10,000 bayar 12,000 sebagai contohnya, 2,000 itu riba. Apa saja bentuk penambahan, itu haram. Nah, jadi orang ini mati dalam keadaan beribadah kepada Allah, rukun Islam yang sempurna, tapi imannya tak sempurna kerana dia terlibat dengan riba.
Dan seringan-ringan riba itu sabda Nabi kita macam berzina dengan ibu sendiri. Masya Allah. Ataupun perempuan berzina dengan anak lakinya sendiri. Kata Ibn Hajar, Allah kasihannya orang ini, bulan Ramadan, malam qadar, pintu neraka ditutup tetapi untuknya dibuka, kerana dia mengisytiharkan perang kepada Allah SWT. Ya, Allah SWT menyatakan, siapa yang melakukan riba itu, wa ahlallahu al-bay'a wa harrama riba. Siapa yang melakukan riba ini, dia telah mengisytiharkan perang kepada Allah SWT. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Zalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba wa ahlallahu al-bay'a wa harrama riba. Jadi ini dia bendanya. Kita datang bulan puasa adalah untuk menjadikan kita orang yang lebih bersungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah. Itu sebab Islam, iman naik jadi takwa. Mungkin orang itu naik takwa lepas Ramadan turun balik semula, Ustaz. Kata Rashid Ridha, mungkin berlaku begitu. Kerana iman naik turun kan. Tambah kurang. Bertambah berkurang. Al-iman yazidu wa yanqus. Kadang-kadang waktu kita berada dalam majlis ilmu ni, masya-Allah, rasa dekat dengan Allah. Kan balik kan, macam-macam benda berlaku kat rumah, dengan TV-nya, dengan hiburannya, dengan media sosialnya. Kalau kita tak ambil tahu pun, nanti isteri kita beritahu, abang tahu tak hari ni apa berlaku. Isteri kita tolong update. Nampak tuan-tuan? Ya, jadi inilah dia iman, bicara tentang iman. Ramadan datang, tu sebab kata Mu'alla bin Fadl, seorang ahli tabi'in yang terkemuka, kami ini kunna nasta'idu istiqbali Ramadan 6 ashhur qablahu wa kunna nad'u Allah an yataqabbala minna 6 ashhur ba'dahu. Kami bila datang bulan Ramadan 6 bulan sebelum kami dah ready. Dan lepas Ramadan berlalu 6 bulan pula kami menangisi, memeriksa, cek balik semula akaun kami dalam bulan Ramadan, apakah sempurna ianya ataupun ada kekurangan. Ya. Jadi tuan-tuan perempuan yang melibatkan sekalian, anak-anak kita tengah ambil SPM kan? SPM belum habis lagi. 29 dah habis. Berapa lama mereka buat persiapan untuk ambil SPM agak-agak? 2 tahun. 2 tahun saya, tingkatan 4, tingkatan 5. Kalau yang nak jadi doktor tu lagi pula kita tengok dia belajar, Allah kasihannya. Apa benda lah kau hafal penat-penat ni nak. Bila dah jadi doktor, kita tanya doktor ni apa dia belajar doktor, entah saya pakai 1/3 je daripada hafal SPM ni, Ustaz. Habis buat apa belajar? Buat penat je buat apa? Tapi anak kita ni punya bersungguh-sungguhnya, ya Allah. Kadang-kadang kita ayah ibu ni pun tak kerti nak ajar maths kan. Duduk tengok dia buat apa, kau buat ni nak, abang tunggu sini lah. Kalau kau mengantuk, kau beritahu hantar abang bagi kau kopi. Kita pula jadi apa? Jadi pelayan. Nak bagi semangat pada dia. 2 tahun belajar. Hukum akal logiknya, kalau nak ambil SPM tu 2 tahun, SPM tu tak sampai sebulan, Ustaz ya. Selang-selang hari, mungkin 2 minggu. 2 tahun punya persiapan. Agak-agak 12 hari saja. 12 hari ya. Ustaz pengetua kan, tahu sangatlah. Ketua pengawas. Ketua pengawas pemeriksaan. 2 tahun punya pemeriksaan untuk dicurahkan dalam masa 12 hari. Bayangkan kita nak melalui 30 hari, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. 30 hari. Itu sebabnya ada seorang tabi'i yang terkemuka namanya Hasan Basri. Beliau ditanya oleh seorang muda, Tuan guru ni semayang, khusyuk pada Tuan guru, seronok Tuan guru baca Al-Quran, mengkhatam Quran berkali-kali, malam tahajud lagi. Saya kenapa tak boleh buat ni semua? Rasa macam tak nak buat, kenapa? Malas, berat, letih. Ya, tapi kalau duduk baca WhatsApp tu kadang-kadang berjam-jam. Tak perasan kan? Antara maghrib isyak, ya Allah, dah ada isyak dah. Tak apa-apa yang dibaca. Saya lah tu. Ya, tapi bila tiba melakukan perkara-perkara ibadah, baca Al-Quran jadi berat. Kata Hasan Basri ni, kata-kata ni penting sangat tuan-tuan untuk renungan kita. Beliau berkata, ya akhi, ya ukhayya, kayyadatka zunubuka. Wahai anakku, sebenarnya yang mengheret kau, yang membelenggu kau daripada kemanisan beribadah itu adalah dosa-dosa kau sebenarnya. Dosa-dosa menyebabkan kita jadi malas beribadah. Ya, jadi itu sebab persiapan untuk hadapi Ramadan ini kena ada, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Saya sembang ke Ustaz? Ada apa-apa kalau Ustaz nak tambah?
Sila Ustaz nak tambah apa-apa tuan guru kita? Jadi pada muslimin dan muslimat ni, terutama Allah SWT, ini kalau kita nak sentiasa mendengar, barangkali mungkin pun kita dah dekat hampir Ramadan di masjid-masjid kuliah. Macam mana sendiri pun Ustaz ni banyak kadang-kadang menyampai, dan benda-benda kadang kita lihat kita ulang. Tak kira dari segi bab hukum syariat dia kan, bab apa fiqh, bab usul dan sebagainya. Tetapi yang kita tak nampak ialah dari segi tasawuf daripada puasa itu sendiri. Bagaimana kita nak merasakan bahawa manisnya kita dapat nikmat berpuasa. Begitu juga kalau kita lihat dalam solat, contohnya ramai kalau kita lihat dalam bulan Ramadan sendiri pun ada orang dia puasa ni tak ada siapa pun boleh tahu. Kalau dia berpuasa tak puasa tu, dia boleh berlakon dan sebagainya kan. Sebab makanan dalam rumah ni masa ada. Tapi ini yang Al-Fadhil Datuk sebut tadi ialah berkenaan dengan iman. Yang Allah Ta'ala sebut dengan perkataan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bagi bila kita lihat seperti mana yang Quran kata tadi, Islam belum tentu lagi dia beriman. Dalam keadaan ini kan, iman itu sebenarnya nak bawa gabungkan, jalinkan itu dengan rasa takwa. La'allakum tattaqun. Dengan perkataan la'alla tu kalau dapat kita faham dengan perkataan. So la'alla biasa betul mudah-mudahan. Tapi apa yang kita nak faham sebenarnya lebih mendalam lagi daripada beriman dengan takwa. Kita belajar bahasa Arab, perkataan la'alla ni dipanggil tufidut taraji. Taraji ni makna pengharapan. Mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa. Mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah SWT. Contoh ni kalau kita berikan mungkin lebih mudah faham. Kita tahulah dekat Malaysia ni ada banyak institusi. Contohnya ada institusi yang namanya Institusi Malaya, antara institusi terbaik dalam dunia mengikut penobatan yang dikemukakan di dunia lah. Contoh maka kita pun jumpa dengan seorang, tanya pada Fulan, di mana? Saya kat UM Ustaz. Lama kat UM, 10 tahun kat UM. Kita dalam hati pun nak tanya lebih, apa dia buat kat UM kalau orang belajar untuk sampai ke PhD, berapa 4 tahun degree, 3 tahun masters, 7 tahun kan. PhD mungkin 3 tahun, 10 tahun. Dalam hati kita fikir, Masya Allah, daripada degree sampai PhD 10 tahun, duduk kat UM dan keluar sebagai doktor agaknya. Pakai pula smart, bergaya kan. Kemudian dia bercakap pada kita, sebenarnya Ustaz, saya duduk kat UM tu sebagai tukang masak. Kita tak menghina kerja tukang masak. Ustaz tak ada tukang masak, tak makan gitu malam ni Ustaz. Tapi itulah hakikat. Orang pergi ke suatu tempat, belum tentu dia dapat perkara itu. Kerana itu Ramadan ni dipanggil sebagai madrasah. Madrasah Ramadan. Man kana ya'budu Ramadana fa inna Ramadana qad fat. Wa man kana ya'budu Rabba Ramadana fa inna Rabba Ramadana hayyun la yamut. Sesiapa yang buat persiapan untuk menghadapi Ramadan itu dan bersungguh-sungguh menghidupkan Ramadan itu, maka sesungguhnya dia mentaati perintah Tuhan kepada Ramadan itu. Tapi sesiapa yang sibuk dengan Ramadan itu tanpa menyedari Tuhan Ramadan itu yang menyuruh dia buat, maka inilah orang yang rugi. Ramadan itu akan pergi. Ada orang kita dengar macam di Sedang beberapa tahun lalu, di ahli masjid, dia cerita pada anak isteri, ayah nak pergi umrah Ramadan, tapi ayah tak ada duit. Jadi ayah nak hidupkan masjid dekat rumah dia, masjid ke surau macam tu lah, bangi Maka dia datang serve orang makan. Lepas makan dia tolong bersihkan, semayang tarawih tak miss satu rakaat pun kan. Lepas tu tiba pada hari-hari berikutnya, minggu pertama Ramadan jalan lancar, minggu kedua, minggu ketiga memang tak berbuka langsung dengan keluarga, berbuka di masjid, serve masjid, kerana niatnya nak pergi Mekah tak dapat. Dalam hadis mengatakan al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Ramadan punya umrah nilainya macam haji bersama Rasulullah SAW. Maka orang dia dengar, dia tak nak buat. Tapi kerana keikhlasannya itu, Allah matikan dia ketika sedang sujud sembahyang asar minggu kedua Ramadan. Betul tak? Minal mu'minin rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi
faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Orang beriman ni dia punya janji dengan Allah, maka ada yang telah menyempurnakan janjinya, ada yang menunggu-nunggu bila Allah sempurnakan janjinya. Wa ma badalu tabdila, dia takkan ubah sikit janjinya dengan Allah. Itu sebab tuan-tuan, bila sebut tentang Ramadan, Nabi telah bersabda, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man itu kita belajar bahasa Arab berarti syarat. Kata Ibnu Hajar, kalau kita belajar man itu salah satu daripadanya dia merupakan isim syarat. Siapa yang puasa, maknanya dia punya niat. Niat dia adalah untuk buat yang terbaik Ramadan itu. Macam fulan ni tadi, dia niat nak pergi Mekah, tak dapat, cerita pada anak isinya, ayah nak pergi Mekah. Matinya lebih baik daripada ramai orang pergi ke Mekah, iaitu dalam sujud. Allah. Jadi ini maknanya orang yang punya janji dengan Allah dan dia cuba penuhi dan dia cuba buat sedaya upaya. Fattaqullaha mastata'tum. Taqwa pada Allah sedaya upaya kamu. Maka la'allakum yang dijanjikan kat sini adalah belum tentu semua orang dapat. Macam contoh yang kita berikan tadi. Dia masuk ke institusi yang terkemuka itu, kita menyangkakan dia pergi untuk belajar, tapi tidak. Dia buat kerja mulia, dia tukang masak. Maka dia masak. Walaupun 10 tahun dia duduk kat universiti itu, dia tidak bertambah ilmunya. Ilmunya pengalaman sahaja. Jadi begitu juga orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan. Kerana itu Imam Ghazali bawa dalam Ihya Ulumuddin. Ya, kalau tuan-tuan ada peluang, bacalah kitab-kitab Ihya Ulumuddin yang saya nak cadang kepada tuan guru kita Ustaz Sudin. Nanti kami bagi hadiah buku Imam Ghazali Bidayatul Hidayah. Ustaz wajah, masya-Allah, alhamdulillah, barakallahu. Masya-Allah, masya-Allah. Masya-Allah. Imam Ghazali punya sentuhan mengatakan orang berpuasa ni saumul umum, saumul khusus, saumul khusus. Puasa orang awam hanya mendapat lapar dan dahaga saja, dia bertahan lapar dan dahaga. Nanti kalau dia pergi ke pasar Ramadan sebagai contohnya, tanpa memperkecilkan orang meniaga pasar Ramadan, bazar Ramadan, dia pergi beli semua benda, dia beli air pemikai kat sini, apa begitu, air Belanda, katira, tengok ais, soya, nak melili air liu dah, penuh kat tangan ni. Dalam perjalanan nak balik jumpa pula Ustaz Sudin. Assalamualaikum Ustaz, Datuk nak salam. Pakai tangannya, apa khabar Ustaz? Bau. Pakai bahu ya, pakai siku je Ustaz. Kenapa? Puasa orang ini adalah setakat nahan lapar dahaga, tak lebih daripada itu. Amat mengejutkan tuan-tuan dimuliakan sekalian. Kalau kita pergi kat negara Arab, Jordan baik, Baghdad baik, Baghdad perang tuan-tuan. Tapi bulan Ramadan, ya Allah, penuhnya masjid. Isteri yang tak puasa tu tunggu kat luar masjid tau. Jerang teh untuk suami, mesti sejuk kan. Kadang-kadang Ramadan bertempuh mesti sejuk. Sebahagiannya dia duduk kat luar, tunggu suami. Suami mengantuk, keluar minum teh, sambung balik sembahyang itu. Ada yang pakai tongkat, tengah sembahyang tersungkur jatuh, bukan mengantuk, tua tuan-tuan. La ilaha illallah Rasulullah. Kat Syria, kau tuan-tuan tengok lagi, tuan-tuan terkejut. Ya, punya gigi istiqamahnya luar biasa. Kat Syria bukannya orang senang, orang susah. Tapi kalau kita duduk sembahyang tarawih, orang bagi duit, kita tak tahu dari mana datang tuan-tuan. Balik ni penuh duit, bukan sikit tau. 50, 60 macam kita, RM70 orang bagi duit. Tiap-tiap malam kita tak tahu daripada siapa bagi. Kesungguhan yang ada dalam bulan Ramadan untuk orang-orang saki-baki keturunan para sahabat Nabi itu, walaupun negara mereka negara peperangan. Yaman penuh, Ramadan penuh, masjid surau mereka. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini dia punya suasana dia. Tapi kadang-kadang di negara kita rasa penat lah. Ya, maka di Kuala Lumpur banyak masjid yang besar Ustaz. Tapi tak pastilah berapa masjid yang baca Quran sempurna 30 juzuk, tak pasti mana satu. Kerana kebanyakan langkau-langkau. Masjid negara satu-satunya masjid yang baca komplit seluruh Quran sejak 10 tahun yang lalu. Ya, imamnya yang besarnya Tan Sri Abdul Qadir. Maka beliau memastikan sembahyang tarawih itu imam yang baca komplit seluruh Quran. Tapi biasalah yang datang nanti tinggal berapa saf lah. Makin hujung, makin kurang, makin maju saf ke hadapan. Ya, kerana semangat yang ada pada kita ni perlu diperbaiki lah.
Menyedari hari-hari akhir Ramadan itu hari yang paling utama. Ada satu hadis. Hadis ini lemah tapi mengandungi makna yang nasihat yang baik. Ramadan awaluhu rahmah wa usatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Awal merupakan rahmat, pertengahan keampunan, akhirnya bebas daripada api neraka. Tapi yang berlaku dulu-dulu sebelum PKP, bila menuju ke penghujung makin kurang orang kat masjid. Pergi mana ni? Pergi tukar langsir, beli langsir. Ada satu pengalaman ni jangan buat lah tuan ni. Sedih nak cerita. Tahu? Ada masjid besar dalam Kuala Lumpur. AJK masjidnya baik-baik ni bincang macam mana nak selesaikan masalah. Bulan Ramadan bising sangat anak-anak. Keliling tu banyak rumah flat Maka orang masjid pun bagi cadangan. Nak kita panggil ustazah ke, ada dewan kat bawah mengajar colouring ke, ajar matematik simple-simple ke. Budak kecil ni dia bising Dulu lebih daripada 7-8 tahun lalu. Mudah-mudahan tak berlaku dah. Maka AJK masjid ni pun termuduga lah anak-anak ni. Mana ayah kamu Ayah dengan mak tinggalkan dia kat masjid. Buka betul ayah mak pergi beli barang-barang nak kaya lah. Allah. Ya Allah, kesian. Masjid ni kesian. Masjid rumah flat ni bukan ada duit sangat tuan. Duduk KL. Kita kesian pada ayah dia, kita kesian juga kat masjid. Kerana orang nak sembahyang tak khusyuk. Maka mereka terpaksa raikan idea ni, kumpulkan duit, tabung lain, buat kelas kat bawah. Masjid tu 2 tingkat. Adakan kelas-kelas kat bawah untuk anak-anak ni belajar melukis, mewarna, panggillah ustazah ke, siapa-siapa ada. Ya, ajar simple matematik dan sebagainya. Jadi nampaknya masjid jadi tempat menghantar anak-anak pula dah. Macam nursery pula dah. Transit point pula dah. Sian ayah ibu kalau gitu pemikirannya memang salah lah. Jadi Ramadan ni tuan-tuan, Ramadan lagi satu perlu kita tekankan bagaimana mendapat ketakwaan tu, tengok apa yang Rasulullah SAW buat. Bagaimana nak mendapat la'allakum itu supaya kamu bertakwa kepada Allah. Takwa ni kata Ibnu Abi Mas'ud, an yuzkarallah fala yunsa, an yuta' fala yu'sa, an yuskar fala yukfar bihi. Pertama, ingat jangan lupa. Syukur jangan kufur padanya. Taat jangan ingkar padanya. Ini kata Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, salah seorang yang sangat faqih dan diiktiraf sebagai mufti pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana beliau membagi pandangan Nabi masih lagi hidup. Ada 11 orang sahabat, termasuk Abdullah bin Mas'ud ni dipanggil mufti. Kerana wahyu masih lagi turun, tapi dia sudah membagi fatwa. Dan Rasulullah membiarkannya bagi fatwa. Hebatnya Abdullah bin Mas'ud seorang daripada mereka. Orang Rasul kata kalau kau melihat takwa dalam Quran, simpulan dia 3 je. Ingat Allah jangan lupa, syukur jangan kufur, taat jangan ingkar kepadanya. Jadi apakah amalan yang Nabi buat sebagai contoh terbaik untuk kita ikut supaya kita dapat sifat takwa itu? Yang pertama sekali, ya, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, yang pertama sekali kalau kita lihat yang Nabi SAW lakukan adalah hidupkan Ramadan ni tuan-tuan, bersungguh-sungguh. Hidupkan Ramadan bersungguh. Kerana salafus salih berkata, innama Ramadan as-siyam wal qiyam wal Quran. Ramadan dalam hidup Nabi dan para sahabat ada 3 agenda utama. Yang pertama, puasa betul-betul. Yang kedua, qiyam betul-betul. Ini saya difahamkan dekat madrasah yang mulia ni, tiap-tiap waktu ada kuliah Ustaz. Setiap hari dalam Ramadan. Tuan-tuan datang jemput. Jemput adik-adik semua datang semayang. Ya, mudah-mudahan melimpah-limpah besok besar lagi bangunan ini, izin Allah Taala. Amin. Ya, kita mengharapkan sokongan daripada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak sokong, nanti jangan tuan-tuan terkejut tahu. Melihat kuil dibina lebih besar daripada masjid. Allah. Kalau tuan-tuan tidak menyokong kerja-kerja mulia macam ni. Puasa betul-betul, qiyam betul-betul. Dan yang terakhir sekali, baca Al-Quran betul-betul. Innama Ramadan as-siyam wal qiyam wal Quran. Ini yang Nabi kita SAW lakukan. Itu sebab para salafus salih macam Imam Malik. Imam Malik ni imam besar di Madinah, guru pada Imam Syafi'i. Mulianya Imam Malik. Putih orangnya, tinggi, pakai wangi-wangian. Ya, hebat wajahnya. Kuliah Imam Malik ni tak ada gelak ketawa langsung. Siapa gelak ketawa dipanggil. Angkat orang ni, apa gelak-gelak ni. Imam Malik ni tengah suka main ni Ustaz.
Orang takut dengannya. Kalau bunyi telefon, bayangkan Imam Malik lagi menting Imam Malik Imam Malik ini dia tidak memakai kasut di Madinah kerana penghormatannya kepada Rasulullah yang disemayamkan di bawah bumi Madinah. Tak pakai kasut. Satu hari anak muridnya yang kaya menghadiahkan untuk Imam Malik seekor kuda. Imam Malik dapat kuda. Kalau kita ni umpama dapat BMW lah Ustaz, Mercedes. Imam Malik menerima untuk tidak mengecilkan hati muridnya itu. Tapi selang beberapa waktu, kuda itu telah dihadiahkan untuk jalan Allah. Beliau berkata kepada anak-anaknya, wahai anakku, ayah selipar pun tak pakai ke Madinah ni, nak naik kuda lagi lah, tak patut ayah. Orang lain perlukan bagi mereka. Imam Malik. Imam Malik ini bila nak menyampaikan hadis duduk tempat tinggi. Wangi baju dia, pakaian dia. Ya, majlis dia semua takut. Ka'anna ala rusi mutair. Imam Malik kalau bercakap, semua orang diam. Seolah-olah burung boleh duduk atas kepala, kerana tegaknya mereka duduk, tak berubah-ubah. Fokus. Imam Malik ini tiba bulan Ramadan, beliau menghentikan semua majlis ilmunya. Kitab hadis, simpan, balun, tutup dengan kain. Wahai kitab hadis, aku sayang pada engkau, engkau Rasulullah SAW. Tapi bulan membaca engkau sudah berakhir, kerana Allah menyatakan dalam Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Imam Malik ini ketika menyampaikan hadis, tuan-tuan, disebut oleh Al-Imam Az-Zahabi dan Syiar Al-Amin Nubala, dia menyampaikan hadis, wajah yang putih itu bertukar menjadi merah, biru, hitam. Anak murid yang sedang belajar pun heran, apa berlaku pada tuan guru ni, dia sakit ke? Maka lepas majlis ilmu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah, anak murid datang, tuan guru, kenapa tuan guru, apa tak kena? Demam ke sakit ke? Dia kata, aku tak tahu, ada satu dalam baju aku ini. Mereka pun buka baju imam mulia itu, melihat ada beberapa ekor kala dalam bajunya. Menggigit, menyengatnya waktu dia sedang menyampaikan ceramah hadis. Tetapi dia tidak berhenti, kerana menghormati hadis Nabi itu seolah sedang bersolat. Itu kesungguhannya ketika baca hadis. Pun bila tiba bulan Ramadan, kita hadis semua, aku sayang kau, simpan. Tiba bulan untuk membaca Quran, orang seperti Imam Malik mengkhatamkan Quran berpuluh-puluh kali dalam bulan Ramadan, tuan-tuan. Nabi Islam bersabda, aku diajar oleh Jibril setiap kali Ramadan sekali khatam. Kecuali Ramadan terakhir hidup Nabi 2 kali khatam. Ya, jadi ketika berada kat Jordan, saya baca hadis ni Ustaz. Saya tanya pada guru saya, Nur Anis Al-Qudwa, tuan guru, macam mana mereka boleh baca Quran banyak sangat Boleh khatam berkali-kali ya. Padahal Imam Syafi'i sakit tu, sakit buasir tu. Beliau berdarah, baju berdarah, buasir. Kalau dia menaiki kuda tunggangannya, anak murid berada kat bawah menghantar imam ini untuk keluar daripada majlis ilmu. Mereka dapati kasut Imam Syafi'i penuh dengan darah. Darah keluar, kena pada kasutnya penuh. Tapi Imam Syafi'i sentiasa menghantarkan Quran sekurang-kurangnya 30 kali dalam bulan Ramadan. 60 kali dalam bulan Ramadan, 60 kali. Maka berkatalah guru saya, kata, ini adalah keberkatan yang Allah beri pada mereka yang tidak diberi pada orang lain. Keberkatan. Berkat itu berbeza-beza tu. Ya, contohnya, tuan mempunyai pendapatan sebanyak RM5,000, anak-anak semua orang baik-baik. Rezeki cukup, pergi haji lagi, pergi umrah lagi, tak ada hutang lagi. Berkat tak? Tapi ada orang gajinya RM50,000 sebulan. Ada orang kat KL Ustaz, gajinya satu hari RM5,000 Ustaz. Masya Allah. Satu hari RM5,000. Ya, syarikat public listed, satu hari RM5,000. Ada yang lebih daripada itu, tapi masih lagi terlibat dengan rasuah. Tak cukup. Betul tak tuan-tuan? Nampaknya kat kampung ni hidup berkat, walaupun gaji RM5,000, orang gaji satu hari RM5,000 pun tidak cukup. Itu namanya keberkatan pada rezeki. Juga keberkatan ada kesan pada masa. Nampak tak? Ya, jadi tuan-tuan yang mulia sekalian, lagi amalan Nabi kita untuk menggapai takwa ni tadi, sifat sedekah Nabi SAW. Ini penekanan yang kita kena bagi secara khusus. Dan sebenarnya sedekah ni untuk tuan-tuan, kata Ibn Rajab Al-Hambali dan kitabnya bertajuk Lataiful Ma'arif, sedekah para sahabat dan salafus salih bermula sejak Syaban. Kebanyakan usahawan-usahawan pada zaman Nabi dan salafus salih menutup haul perniagaan mereka pada bulan Syaban.
Mereka bayar settle semua bulan Syaban. Wah, syok sikit cakap macam ni kan. Kerana banyak orang suka tunggu Ramadan, nanti tunggu lah. Bila nak bayar zakat, nanti tunggu Ramadan lah. Bila nak sedekah, tunggu Ramadan lah. Tadi saya berada kat masjid Sayyidina Abu Bakar, UTM. Mereka mencari keperluan untuk Ramadan 180,000 untuk jamuan orang buka puasa saja Ustaz. Murid dan sebagainya. Ya, saya cakap, tak payah buat murid lah, Tuan Imam. Buka puasa dia cukup lah, mari murid apa ni? Murid lah. Murid ni buat orang tidur pun nanti. Semayang makan. Buat makan bagi buah cukup, nanti orang tak datang Ustaz ni. Lagipun budak-budak lah, orang sabar-sabar, susah dia kata. Tak apalah, tak ada masalah. Maka kami menanti 180,000, tapi yang bimbang Ustaz, 5 Ramadan je cukup 180,000. Kerana semua orang akan tunggu 1 Ramadan mereka derma. 1, 2, 3, 4, 5 tu cukup akaun yang bimbang. Saya nak tegaskan kat sini, amalan salafus salih bukan macam tu. Kebanyakan mereka yang berniaga menutup akaun pada bulan Syaban. So mereka start niaga, dianggap tahun baru tu Ramadan. Ramadan, Syaban, 2 bulan kan. Syaban itu mereka bayar zakat mereka. Kebanyakan para sahabat macam tu. Masuk Ramadan, itu sedekah sunat yang mereka buat. Macam tu, faham tak? Ya? Jadi kalau kita cakap begini kepada masyarakat, insya-Allah mudah-mudahan akaun orang Islam lebih stable lah. Ya, untuk institusinya, untuk masjidnya, untuk sedekahnya. Jadi kita betulkan sikit cara berfikir kita. Kita berada pada hujung Syaban, sekarang ni waktu keluar zakat. Sekarang ni waktu sedekah. Telah bermula sebenarnya. Itu disebut oleh Ibn Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Baik, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ini sedekah Nabi kita disifatkan Nabi asyad minarihil mursalah. Nabi kita bab sedekah ini lebih kencang daripada angin yang bertiup laju. Kalau angin ni bertiup laju, sekarang pun kita dapat tengok lah kan. Bukan saja kat negara luar, kat negara kita pun ada puting beliung Ustaz. Na'udzubillah Lihat puting beliung kan berlaku kat banyak tempat, kat Kedah, kat mana tempat. Lajunya angin itu. Lajunya Nabi kalian SAW lebih laju daripada angin itu. Dinyatakan dalam hadis. Ya, asyad minarihil mursalah. Maknanya hulur bagi. Anak-anak dimuliakan Allah sekalian. Anak-anak anak-anak yang saleh, dengar Ustaz cakap sekejap. Jangan sembang dengar sekejap Okey. Berlatih sedekah. Bukan pada banyak, tapi pada kemampuan. Kerana Allah tidak melihat pada banyak, Allah melihat pada keikhlasan kita. Dalam hadis mengatakan sabaka dirhamun mi'ata dirham. 1 dirham mengatasi pahala 100. Bagaimana itu wahai Nabi? Nabi menjawab, orang ini dalam kociknya punya 1,000, dia bagi 100, 1/10. Mungkin ada 1,000,000, dia bagi 1,000, bawa berapa? Tapi orang ini, budak ini dalam kociknya ada 2 saja. Dia bagi 1, di sisi Allah 50%. Lepas tu gandakan lagi dan sebab ikhlas. Anak-anak sekalian, ada seorang ulama besar tu, nama dia ulama besar. Nama dia Badi'un Zaman Sa'id Nursi. Dia adalah keturunan Rasulullah SAW. Beliau seorang ulama, antara ulama ul-uzab. Dia antara ulama yang tidak berkahwin. Orang yang tidak berkahwin, kalau dia saleh, mungkin dia sakit lah, dia tidak berkahwin. Yang paling baik kita ikut Rasulullah lah. Kerana tak boleh jadikan hujah orang tak berkahwin itu, kerana Rasulullah sendiri berkahwin. Tapi antara orang yang tak berkahwin, yang saleh, kita tahu mungkin dia sakit. Beliau ni bersama dengan, duduk dengan ibunya. Ayahnya meninggal waktu dia kecil. Ibu dia pesan senang je, ibu tak banyak duit saya, tapi ibu bagi kau bekal setiap hari, kau mesti makan separuh, bagi orang separuh. Kau makan separuh, bagi orang separuh. Ini cerita Syekh Tantawi dalam buku beliau. Jadi Badi'un Zaman Said Nursi ni setiap hari nak makan, ajak teman dia seorang. Nak makan dengan saya, nak makan dengan saya. Kalau tak ada orang nak teman, dia tak makan. Tunggu sampai ada orang. Itulah sedekah beliau setiap hari. Pada satu hari, lalulah seorang pengemis. Dan Badi'un Zaman Said Nursi, budak kecil berusia 9 tahun pada masa itu, melihat peluang untuk dia bersedekah kerana kawan-kawannya tidak mau makan dengan dia. Masing-masing bawa bekal lah. Maka Badi'un Zaman Said Nursi pun mempelawa pengemis ini makan bersamanya. Orang semua tengok, dia tak jijik ke? Dia motornya gosok masai gitu, makan pula dengan tak, dia bagi orang makan. Makan sesama. Tuan-tuan, lepas saja bagi makan kepada orang itu, masuk dia dalam kelas selepas rehat,
dia sudah bertukar kewibawaannya. Pantas, cekap, ingat, serba-serbinya. Itu menjadi satu benda pelik. Rupa-rupanya dia telah bersedekah kepada seorang yang mungkin wali Allah, orang tidak tahu. Berapa ramai wali Allah ni pakaiannya serba sederhana. Kerana dalam hadis riwayat Sayyidina Ali, daripada Sayyidina Ali dengan bersanad mauquf, Ali radhiyallahu anhu berkata, jangan memandang kerdil pada satu amalan, kerana amalan kerdil itu engkau masuk syurga. Jangan memandang hina pada seseorang kerana penampilannya, kerana penampilan orang itu sebenarnya diwali Allah yang kita tidak tahu. Maka pada zaman Sayyid Nursi bersedekah aja orang miskin makan bersamanya. Selepas itu dia mendapat keberkatan orang tersebut, bertukarlah sebab itu jadi seorang ulama. Bijak, cekap, cepat, orang pun heran. Tadi suruh rehat, sederhana, lepas rehat terus memuncak ilmunya, pengetahuannya. Jadi itulah di antara powernya kita bersedekah, dahsyatnya kita bersedekah. Tuan-tuan, ya, dalam kitab Tuhfatul Zakirin menyenaraikan ada berpuluh-puluh kelebihan sedekah. Antaranya orang yang rajin bersedekah ini tidak akan mati mengejut dan akan terpelihara daripada masari usuk. Masari usuk ni benda-benda yang tak dijangka-jangka, tiba-tiba berlaku. Ya, ada orang tu dulu lalu kat satu tempat, tiba-tiba jambatan jatuh, umpat dia. Tengoklah, berada kat satu tempat, tiba-tiba tanah jelus jatuh ke bawah. Kita nampak kan? Ya, ada orang pula di satu tempat di Kuala Lumpur, dia baru masuk rumah, ular senduk, ular apa? Ular tedung selah datang patuk dia mati, tuan-tuan. Ya Allah, orang biar terkejutnya orang, peliknya benda tu berlaku. Orang yang bersedekah, Allah akan pelihara dia daripada mati mengejut. Ya, jadi ini antara kelebihan-kelebihan orang bersedekah. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, sedekah juga menyebabkan kemurkaan Allah kepada kita. Disebut ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Wali Nabi SAW, takutilah kamu neraka walaupun dengan sebahagian daripada tamar. Maknanya tuan-tuan, inilah peluang kita untuk dapat takwa ni tadi dengan mempraktikkan apa yang Nabi buat. Antaranya tadi adalah sedekah, dan terakhir saya sebut, hendaklah kita rajin-rajin berdoa. Kerana bulan Ramadan bulan untuk banyak berdoa kepada Allah SWT, seperti disebut oleh Ibn Rajab Al-Hambali, banyakkan doa. Kita bila diilhamkan berdoa, berarti kemakbulan sedang dibuka untuk kita. Itu sebab kita baca ayat-ayat puasa ni, tiba-tiba Allah menyalanginya dengan menyebut wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ayat ini bermaksud, kalau kita faham bahasa Melayu, terjemahan mudah aja. Bila hamba-Ku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Tapi kalau dari sudut balaghahnya, ijaz ayat ini, dia mengandungi takdim dan juga takhir yang sangat luar biasa. Hari ini saya sebut kepada tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak jumpa dengan orang penting, katalah pemimpin. Berapa lama tuan-tuan perlukan waktu? Seminggu, 2 minggu, sebulan. Ya, dia ada PA bahagian ni, ada set pol pula, ada yang jaga jadual pula. Kita tak salahkan dia, dia memang banyak kerja, banyak komitmen. Tapi nak tunggu waktu itu punya lama, ya Allah. Dan kadang-kadang dapat jumpa pun sekejap je. Dia pun tengok kita pun tengah layan orang lain, tengah baca WhatsApp. Betul tak? Kita cakap pun dia dengar ke tidak. Nak pula Ustaz Hazan. Apa Ustaz Hazan? Tuan-tuan, tetapi bila menyebut tentang Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, laras bahasa kat situ sangat indah. Apabila hamba aku, ibadi jamak daripada abdun. Abdun jamaknya ibad ataupun abid. Bahasa Arab ada 2 jamak perkataan abdun. Abdun jamak sama ada ibad ataupun abid. Bila sebut dalam surah Al-Furqan, Allah mengatakan wa ibadur rahman. Ibad ni satu bentuk plural yang mempunyai makna kemuliaan. Tetapi abid tidak bermakna demikian. Jadi maknanya orang yang ingat Allah itu automatik dia dah masuk dalam golongan yang mulia. Dan bila disadarkan hamba dengan Tuhan, macam orang sebut sebagai contohnya, ni surah apa nama? Mahmudiyah. Kerana Mahmudiyah nisbah kepada Mahmud. Siapa Mahmud?
datuk kepada tuan guru kita. Maknanya dia mempunyai satu kemuliaan, semulia cucunya ini. Jadi bagi tahu Mahmud, Masya Allah, mana disadarkan kepada seorang yang mulia yang telah pun melahirkan orang yang baik. Berbeza daripada surau yang lain. Contohnya, faham tak? Penyadaran itu membawa makna syaraf. Macam sebut baitun, apa makna baitun? Rumah. Kalau sebut baitullah, rumah Allah. Kalau sebut baitur Rahman, rumah Ar-Rahman. Jadi penyadaran setiap kali membawa makna tertentu. Tapi dalam konteks ini dia membawa makna kemuliaan. Disadarkan kalimah biasa kepada yang mempunyai kekuatan dan juga keluarbiasaan, kehebatan, keunggulan, keagungan. Maka bila Allah menyadarkan kita kepada Zatnya yang Maha Agung, itu sudah menunjukkan satu kasih sayang awal-awal lagi. Tuan-tuan, Mutawalli Sya'rawi, seorang ahli tafsir terkenal Mesir, dia berkata, tuan-tuan punya anak kan? Anak tuan-tuan belajar kat universiti. Tuan-tuan adalah seorang yang punya wang. Tiap-tiap bulan tuan-tuan bagi dia katalah RM500. Kak Long, Abah dah tetapkan dalam sebulan Abah bagi kau RM500 untuk belanja. Okey, terima. Sewa bulan, sewa rumah lain. Ini RM500 duit kocing. Sekarang ayah bagi kau 500 kali 2 bulan, RM6,000. Ambil duit ni, ayah kredit dalam kau transfer. Lepas tu kau tak payah jumpa ayah. Adakah begitu tuan-tuan? Ataupun tuan-tuan dah cakap siap-siap, tiap-tiap bulan minta pada ayah duit. Ayah nak tengok muka kau telefon ayah. Mana satu kita kakak? Tentu yang kedua, kita nak dengar suara anak kita tuan-tuan. Tengah sibuk macam mana pun nak dengar, betul tak? Apa khabar anak? Macam mana okey tak belajar? Ya, ada masalah apa-apa tak? Kita nak dengar suara dia tuan-tuan. Ya, dan kita takkan jadi bapa yang tak prihatin langsung bagi sekepuk anak. Dan dia ambil dengan telefon ayah dia, dia tanya apa? Mana ada orang macam tu tuan-tuan? Jadi demikian juga Allah dalam ayat ini kata Mutawalli Sya'rawi disuruh kita minta tiap-tiap waktu. Tiap-tiap waktu. Kerana aku nak dengar suara kau macam seorang ayah yang mulia nak dengar anaknya memanggilnya, menelefonnya. Dan bagi kepadanya apa yang sepatutnya diberikan. Maka itu dia konteks ayat Allah. Maknanya Allah menunggu terbalik daripada kita dengan manusia. Kita menunggu appointment. Bila nak jumpa ya? Appointment doktor pun sebagai contohnya, kita datang pukul 11, belum tentu pukul 11 kita dapat treatment. Tunggu dulu. Kadang-kadang berjam-jam. Tapi dengan Allah tidak. Allah yang menunggu. Kenapa kau tak datang? Soalannya begitu. Macam tu indah konteks doa yang Imam Mutawalli Sya'rawi gambarkan daripada ayat puasa ni tadi, melengkapkan 5 perkara yang kita kena buat untuk mendapat takwa dalam bulan Ramadan ini. Wallahu a'lam. Alhamdulillah Ustaz. Kita tak tahu lah sekarang dengan Ramadan ni, saya yang mana dah sebutkan apa sebelum ni, kita tak tahu, kita dengar begini kan, jadi motivasi motivasi Ramadan ni kalau kita lihat bukan di awal saja, maka di pertengahan disebutkan dalam hadis tu wa awsatu maghfirah wa akhiratu kebidanan, maka tetapi macam Al-Fadhil Ustaz sebut tadi, semakin akhir hujung Ramadan itu semakin maju ke depan. Maju ke depan maknanya sos semakin kurang lah. Tapi dari segi ganjaran pahala yang Allah tawarkan di hujung Ramadan itu semakin besar. Dan maka dia ada tawaran dia di akhir Ramadan itu, maka dia dapat malam Lailatul Qadar. Jadi semua kan dah tahu benda ni. Tapi masalahnya macam mana kalau Fadhil Ustaz boleh berikan mungkin daripada lihat para ulama, para salafus salih dahulu, bagaimana mereka boleh konsisten ataupun ada tips supaya nak jadikan kita ni macam mereka juga. Maka semakin hari Ramadan tu semakin meningkat hari ini, maka semakin meningkatnya amal ibadah kita. Tidak kira puasa itu sekali yang satu buat sungguh-sungguh, Quran hingga syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran itu yang nak kita jadikan sebagai bacaan. Dan kadang-kadang nanti insya-Allah nak sebutkan apa ni di akhir nanti Ustaz ni, bagaimana yang kita di ibadah yang kita buat, kadang solat berapa puluh tahun, Ramadan kita dah bertemu berapa puluh tahun, Quran yang kadang-kadang kita baca tapi kita belum sampai maksud faham daripada apa yang kita baca. Itu nanti soal terakhir, cuma nak minta pada Ustaz ada tak tips yang kalau banyak-banyak pun jadi paling kepala yang boleh menjadikan kita mudahlah untuk nak istiqamah pada kita ini dan meningkatkan lagi kita punya amal-amal dalam bulan Ramadan itu. Mungkin ada.
Ini soalan berkaitan dengan istiqamah. Istiqamah ni kita minta dalam sembahyang kita 17 kali sekurang-kurangnya seharian. Ihdinas siratal mustaqim. Dan kata Imam Al-Asfahani dalam kitab tafsirnya Al-Mufradat, istiqamah ni berarti luzum turuqil khair. Maknanya beriltizam dengan jalan-jalan kebaikan. Sesuai dengan firman Allah pada hujung surah Al-Ankabut itu, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang beriltizam mencari jalan kebaikan ini, Allah akan bukakan untuknya pintu-pintu yang banyak. Maka ada di kalangan kita, untuk kita memahami isu ni dalam konteks yang sangat besar, ada orang yang kadang-kadang dia tidak punya wang banyak, tapi dia mempunyai hobi, sebagai contohnya memberi makan dekat orang, termasuk haiwan. Ibrahim Adham itu diceritakan oleh Imam Al-Ghazali dan Ihya Ulumuddin, bila dia mati, anak muridnya bertanya, Tuan Guru mati, Tuan Guru masuk syurga. Nampak pakaiannya putih, hiasannya, kedudukannya. Apa yang Tuan Guru buat ni? Adakah banyaknya kitab yang dikarang, banyaknya ilmu yang disampaikan? Jawapannya tidak. Aku mempunyai satu tabiat, aku balik ke rumah, aku tanya pada isteri aku, kucing belakang rumah dah bagi makan lah. Kucing belakang rumah dah bagi makan lah. Tapi kita kena jaga diri kita juga, bagi makan kucing, nanti kucing buang najis yang rata-rata, jiran marah, tak boleh juga. Kena pandai lah kat situ. Al-mu'min kayisun fatinun. Maknanya bijak. Maka ada orang yang macam tu. Ada orang yang tidak punya kebaikan banyak, tapi dia punya ayah yang dia jaga sentiasa. Macam dalam kita Adabul Mufrad, hadis yang mula-mula menceritakan akhlak yang paling mulia, akhlak dengan ibu bapa kita dulu sebelum dengan orang lain. Maka Abu Hurairah yang ditonjolkan sebagai satu imej sahabat yang mulia itu, tiap-tiap pagi sebelum pergi kerja sebagainya, dia akan keluar rumah, tunggu ibunya keluar daripada rumah, dan berkata kepada ibunya, ibunya keluar kali bagi salam, ibu apa khabar ini? Ibu yang paling mulia, terima kasih besarkan saya, tak terbalas jasa ibu walaupun seperti susu. Ibu tu pula menjawab, wahai anakku, engkau lah manusia terbaik yang ibu pernah jumpa. Ya Allah, kalau ibu kita cakap bukan macam tu pada kita, Ustaz. Hebatnya Ustaz. Allahu Akbar. Maknanya ada orang yang istiqamah dia pada penjagaan ibu, dia tak punya wang banyak untuk sedekah. Ada orang pula tak punya ibu, tapi sembahyang qabliyah ba'diyahnya tak tinggal. Ada orang kaya, dia tidak punya peluang untuk melakukan ibadah sunat banyak, tapi sedekahnya banyak. Maka manusia ini bagai-bagai. Kan itu kata Al-Imam Al-Asfahani tadi, istiqamah berarti luzum turukil khair. Buat jalan-jalan kebaikan mengikut kemampuan kau. Nampak tak? Jadi begitu juga bila kita cerita tentang Ramadan. Sebenarnya apakah yang menyebabkan iman itu menurun? Kerana tiada istiqamah. Tiada istiqamah ni apa masalah dia? Masalah pertama, kerana kurangnya ilmu terhadap kelebihan Ramadan itu sendiri. Itu sebab Nabi kita SAW, tiap-tiap kali Ramadan datang dalam hayat baginda, maka baginda akan panggil semua sahabat, menyampaikan kuliah. Kad azallakum syahrun mubarakun. Kad faradhahu fihi siyamahu. Nabi SAW bagikan kuliah, dan ini kata Al-Imam Ibn Rajab sebagai asas kepada kepentingan mengucapkan tahniah datangnya Ramadan. Ramadan Karim kita kata. Jadi maknanya penting untuk ingatkan, kumpulkan isi anak-anak. Ini ayah nak cerita sikit, ayah bukan ilmu tinggi pun, tapi nak cerita kelebihan Ramadan. Ramadan ni ialah ni. Kelebihannya waktu ni, sembahyang ni waktu ni. Siapa sembahyang sunat, nilainya macam pahala fardu. Siapa buat fardu, nilainya macam 70. Jadi ayah bagi duit masing-masing, kau pergi sembahyang Jumaat sedekah. Contoh, bagi tahu pada dia, ingatkan dia, supaya mindset dia betulkan, tuan-tuan. It's a matter of kita kena betulkan mindset itu. Ramadan lain nak stop tengok Netflix, stop boleh tak? Apa Netflix EVO namanya. Orang minat Korea pergi tengok Korea, tengok cerita Turki, tengok cerita kerajaan Islam, Ustaz, tapi yang pakai baju yang berdedahkan aurat tak rasa malu ke, tuan-tuan? Matlamat tak menghalalkan cara tau. Tuan Haji, ada orang nak tengok cerita pembinaan kerajaan Osmaniyah ataupun apapulah dalam cerita-cerita Turki tu, niatnya betul, tapi individu ni tonjolkan tu, Ustaz, kita Ustaz pun tercabut kopiah, Ustaz. Betul tak? Maka orang ni dikelabukan oleh kesilapan berfikirnya. Matlamat nak faham kerajaan Islam yang besar tu, tapi pelakon-pelakonnya macam pelakon barat kelakuannya. Bulan Ramadan berhenti, stop, berhenti, stop. TikTok ni semua berhenti, tolong.
Itu mindset kita berpandu kepada ilmu supaya iman kita menuju ke Ramadan itu konsisten dan meningkat, insya-Allah. Nombor 2, dalam bab istiqamah ni menceritakan Nabi kita pun takut tak istiqamah, tuan-tuan. Bukan orang biasa-biasa macam kita je. Nabi, para sahabat, Hanzalah itu yang datang berjumpa dengan Nabi, terketakutan keluar daripada rumahnya, takut. Abu Bakar tanya, Abu Bakar, apa kena kau ya Hanzalah? Hanzalah berkata, aku dengan Nabi tengok takut. Aku balik rumah, aku duduk mengisi anak-anak aku lalai. Abu Bakar kata, aku pun sama Abu Bakar, tuan-tuan. Maka mereka berjumpa dengan Nabi. Nabi SAW bersabda, sa'atun wa sa'ah. Ada waktu kau dengan aku macam tu, tapi ada dengan manusia memang lalai. Tapi kena ingat Allah balik semula. Maknanya once kita lalai, leka-leka kembali. Jangan biarkan ia lama dalam kelalaian itu. Kadang-kadang ada perangai kita ni malas. Malas. Kenapa tak baca Quran? Malas. Kenapa tak pergi solat jemaah? Malas. Malas tak tahu sebab. Motor ada kat luar, 2 biji lagi. Kereta lagi. Apa yang susah? Baju lengkap. Dalam bab ke tuntutan sembahyang berjemaah, kalau tak ada baju, maka gugur tuntutan sembahyang berjemaah, Ustaz. Ni baju kita berlambat-lambat, Ustaz. Macam mana? Dekat raya isi beli pula. Ni mana biru, ibu lain pula. Pandai isi kita dia tolong beli untuk kita. Kita tanya jangan beli baju raya, tengok dah ada je. Tu isi macam kita lah baik para isi ada juga semua. Kan? Tapi macam-macam alasan. Kenapa alasan ni, tuan-tuan? Kerana kita tak ada sifat ni tadi, mujahadah. Mujahadah ni amal lah, part of amal. Ya, dia macam bateri telefon tau. Kena charge cepat-cepat. Jangan biar dia mati. Rasa lemah, lawan. Rasa malas, tukar. Cergas. Lawan, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Itu namanya mujahadah. Nombor 3, untuk istiqamah ni kena rajin minta pada Allah. Itu sebab antara doa Nabi yang paling banyak sih, tuan-tuan. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, tiap-tiap hari Nabi mengamalkannya. Tuan guru tuan-tuan dah ajar doa ni, saya yakin. Allahumma muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Orang muda cuba ikut saya baca saya ni. Allahumma muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetap aku dalam agamamu. Tetapkan hati aku dalam ketaatan kepadamu. Kerana hati itu berubah-ubah, tuan. Perkataan qalbun datang perkataan takallub, berbolak-balik, takallub. Ya, dia berubah. Maka bila kita baca doa seperti ini, insya-Allah Allah beri pada kita konsisten. Nombor 4, untuk bolehkan kita ni istiqamah, kata Imam Ghazali, kita ni kena duduk berjemaah. Tu sebab ada masjid ni, ada surau ni, ada madrasah ni. Nak ajak tuan-tuan, kalau kita seorang kita malas, rasa macam letih. Kan? Tapi kalau duduk dalam masjid ni, tengok orang baca Quran, kita pun malu pula baca Quran. Satu sifat manusia, dia merasa malu terhadap apa yang orang lain buat. Aku tak buat, kenapa So kita jadi kuat. Anta kathirun bi ikhwanika, orang Arab kata. Engkau menjadi banyak dan kuat dengan sebab kawan-kawan kau. Macam lidi penyapu, kan? Dia jadi kuat bila banyak. Jadi kita begitu juga, tuan-tuan. Itu sebab Allah menyatakan dalam Al-Quran, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayati dunya. Duduk berjemaah, maka jadi kuat. Warka'u ma'ar raki'in. Ya, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah sebut dalam Quran. Allah melihat engkau, wahai Muhammad, dan engkau sentiasa sujud bersama orang yang sujud. Maka kat situ datangnya kekuatan untuk kita melakukan ketaatan, tuan-tuan. Jadi inilah antara petua supaya menuju ke hujung Ramadan, kualiti amalan kita meningkat, bertambah baik, menuju ke Lailatul Qadar yang sangat dinanti-nantikan itu. Alhamdulillah, insya-Allah tuan-tuan, nanti Allah Ta'ala kita ambil peluang. Sahaja tidak kita dapat bertemu lagi Ramadan yang akan datang, yang nak hampir dengan kita pun belum tentu kita boleh jamin dapat Ramadan.
Sebab kita banyakkan doakan Allahumma baligh Ramadan supaya kita ni dapat bertemu sampai kepada Ramadan. Seandainya masuklah Ramadan itu, kita bertemu dengannya, alhamdulillah. Jangan kita persiakan. Dan sebab itulah saya mengharapkan pada semua jemaah. Dia mana-mana pun saja, sahabat tahun ketika Ramadan, dia kalau pada Ustaz sebut tadi, kita nak rasakan semangat konsisten kita istiqamah dengan berjemaah. Maka jemaah itu kita kena sentiasa hidupkan. Ini kadang lihat mana-mana saja, masjid, maghrib, dengan keadaan masing-masing lah, alasan berbuka bersama keluarga, kan iftar. Alhamdulillah dapat sama-sama dengan keluarga, tapi tak mampu untuk pergi awal nak berjemaah di masjid. Sebab itulah kita di pusat tarbiyah ini setiap hari kita adakan kuliah maghrib. Supaya boleh tidak terhenti. Dengan itu jemaah boleh datang awal, boleh datang ke sini yang mana kita aturkan setiap hari. Problem mana di sini ialah sebelum menjelang berbuka itu kita akan buat tahlil, zikir, baca ratib dan sebagainya nanti. Kita berdoa, kemudian kita akan buka bersama-sama, lalu kita akan salat maghrib bersama. Lalu kita akan teruskan dengan kuliah. Yang mana di mana kita lalui setiap hari sebelum Ramadan, kuliah setiap hari, kuliah maghrib, maka kita akan teruskan sampailah Isyak. Jadi kadang-kadang itu juga kita balik selepas daripada tarawih dan sebagainya. Nanti kita akan bangkit pula awal 3:30 pagi di sini pula akan bermulanya qiyam untuk kita buat berjemaah setiap hari. Qiyam mulai setiap hari. Bukan kita hanya habis 10 malam terakhir, bahkan ada pula yang minta berhubung mention 25 Ramadan, 27 Ramadan. Jadi kita nak ambil daripada awal. Ini supaya kita tak nak jadi rugi seperti mana dalam sebuah hadis pada saat waktu Nabi naik mimbar kan. Nabi dia bukan perkataan amin. Ketika itu pada Jibril kan bercakap dengan Rasulullah SAW itu, alangkah rugi dan celaka orang yang mana Allah berikan peluang di Ramadan tetapi dia tidak mendapat keampunan Allah. Celaka Allah Ta'ala letakkan sahabat itu diberikan peluang. Ini peluang yang Allah nak bagi pada kita. Sebab tu kita ambil peluang ni Allah beri ni, mudah-mudahan istiqamah ni kita dalam keadaan apa Allah dah bukakan peluang bagi kita ni dah boleh rapatkan saf 1 April ni. Dalam keadaan juga kita menempuh dengan Ramadan ini yang tak seperti mana PKP yang sebelum ini. Jadi insya-Allah hari ini kalau semua dapat bersama-sama kita dapatkan saf kita dapat berdoa, bermunajat kepada Allah Ta'ala, tak mustahil. Kita hadapi ujian yang Allah turunkan kepada kita ini dengan COVID ni, macam-macam lah nama yang ada kan. Badan-badan yang timbul, insya-Allah Allah boleh angkat. Dengan janji yang Allah dah katalah kalau satu penduduk, satu kaum itu, mereka ini semua beriman, dapat tahan nescaya Allah akan bukakan apa? Barakat min dan sama daripada langit ini pintu keberkatan. Jadi kita nakkan keberkatan Ramadan. Orang selalu sebut bulan yang berkat, tapi kat mana berkat itu? Jadi banyaklah kalau nak diuraikan. Jadi insya-Allah ni rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz kita cukup. Kalau Ustaz dia nak tambah sikit sebagai akhirnya sebelum mana kita yang ini sebagai khulasan. Tuan-tuan boleh kalau sekalian, ni ada sikit bahan yang dibawa. Kalau tuan-tuan minat, contohnya ni namanya Quran Kamil dengan terjemahan. Bacalah Quran dengan tujuan untuk faham, dan memahami Quran sebagai daripada ibadah yang besar. Dalam Quran yang diterbitkan pada kali ini mengandungi apa yang boleh kita nampak kat sini, ada panduan wakaf ibtidak. Ramai orang baca Quran tapi berhenti di tempat yang salah, maka maknanya berubah. Kelebihan di Telaga Biru ni, kita terbitkan Quran ni mengikut kajian Allahyarham Tan Sri Datuk Hassan Azhari. Ada sanadnya tuan-tuan, sanad guru-gurunya, di mana berhenti, kenapa berhenti kat sini, ada penjelasannya. Jadi ini satu ilmu berkenaan kerana Rasulullah SAW mengajar para sahabat baca Quran. Para sahabat mengajar anak-anak mereka, keturunan mereka sampai ke hari ini ada kaedah. Ada orang baca Quran tapi tak meraihkan wakaf ibtidak, maknanya berubah tuan. Maknanya berubah, kadang-kadang dia dilaknat oleh Quran itu. Ini satu perkara yang kena ambil utama, penting. Lagi dalam Quran ni ada sebab nuzul, ada indeks doa, ada kaedah mizan.
Mizan ni pula saya beritahu kepada tuan-tuan adalah tempat berhenti dalam penceritaan Quran. Kerana Quran ni ada episod-episod. Episod cerita ni Sebut ain, satu ain. satu ain kepada ain yang lain. Ya, maka inilah dia keutamaan yang ada pada Quran ni. Nombor dua, kami ada bawa kitab Imam Suyuti namanya Azkarul Azkar. Azkarul Azkar yang menandungi doa-doa. Contohnya kalau melihat rumah terbakar, apa yang kita nak buat? Masa orang tengah jirus air kan, kalau kita nampak, kalau tangan kaki kita terseliur malam contohnya, apa yang kita baca? Ya, ada amalan-amalan yang Nabi ajar. Kitab ni adalah ringkasan daripada Al-Azkar oleh Imam Nawawi. Mulianya kitab ini, mereka berkata, kitab Azkar maksudnya, ya, Al-Azkar qabla dar, iktanil Azkar qabla dar. Belilah kitab Azkar sebelum beli rumah. Mereka berkata, beli kitab ini sebelum beli rumah. Kerana dalamnya ada pedoman, ada kita pemimpin sebagai suami kena tahu doa-doa yang asas. Apa yang patut kita baca kan eh? Dan yang terakhir sekali ada majalah solusi. Majalah solusi ni, ya, jika bukan Ramadan kali ini bila lagi, maka boleh dapat bantuan. Buku-buku ni kat luar. Moga-moga ada manfaat dalam ilmu yang disampaikan, ada bahan yang boleh dibaca. Ya, Quran ni sebagai contohnya, hadiahkan untuk orang yang kita sayang. Dan untuk terakhir sekali, kami bersama Ustaz Surin ada buat satu program bahasa Arab. Yang mana, ya Ustaz ya, bila lihat bahasa Arab ni satu bahasa yang semua orang suka, tapi mereka tak tahu macam mana nak belajar. Saya tuan-tuan, saya cerita tuan-tuan, saya daripada kecil-kecil bagi anak-anak ni belajar bahasa Arab. Sekarang dekat 50 dah umur, tak pernah berhenti belajar bahasa Arab. Tiap hari ada benda baru dalam bahasa Arab yang kita jumpa. Contohnya perkataan amun dengan sanatun. Amun dengan sanatun pun dari sudut bahasa sama, tapi dari sudut dilalahnya berbeza. Allah akan gunakan amun pada perkataan yang bermaksud tahun-tahun penuh keberkatan. Sanatun, tahun-tahun yang penuh dengan ujian. Dan dia sebut perkataan imra'atun, perempuan. Zawjun, isteri, pun ada beza. Nisa'un, ada beza. Bila menyebut tentang perkataan imra'atun, berarti tiada keserasian antara suami dan isteri itu. Tapi kalau sebut zawjun, ada keserasian. Itu sebab bila Allah menceritakan isteri kepada Fir'aun, Allah berkata imra'atun, perempuan kepada Fir'aun. Kerana perempuan itu bertakwa, suaminya kafir. Nabi Lut dengan Nabi Nuh pun sama. Isterinya fasiqah, suaminya mukmin. Suaminya Nabi. Ada perbezaan. Dan saya bagi contoh satu lagi, indahnya bahasa Arab. Bila Allah sebut perkataan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini aku sempurnakan untuk kamu agama kamu, dan aku sempurnakan atas kamu nikmat aku. Apa beza ikmal dengan itmam, tuan? Ikmal dengan itmam, tamam dengan kamal, apa beza dia? Ternyata perkataan ikmal, kamal berarti sempurna yang tidak boleh ditambah lagi. Islam itu telah sempurna, tak boleh ditambah lagi. Tapi kalau itmam, nikmat yang berbeza-beza. Allah bagi pada ustaz rumah, isteri, anak, dan ada cucu, alhamdulillah. Besok bangunan ni bertambah. Nikmat itu bertambah. Nikmat bersifat bertambah masa ke semasa. Tapi Islam, dia adalah sempurna yang tidak boleh ditambah lagi, tak boleh diubah lagi. Jadi perkataan kamal dengan tamam dalam Quran berbeza sebenarnya. Itulah keindahan bahasa Arab. Kadang-kadang tuan-tuan belajar bahasa orang putih bercakap mengalahkan orang putih. Itulah. Ibu anak dia belajar kat URA law, balik macam orang putih dia. Kita pun terkejut bila kita ajar dia bahasa putih. Tapi malang dan malu sekali bila kita tak belajar bahasa Arab bersungguh-sungguh. Kita baca Quran, kita pun tak faham. Ada satu cerita last Ustaz ni, betul-betul last ni. Saya masa saya muda-muda ni, 20 tahun lalu saya pergi ke Mekah bulan puasa. Saya sembahyang, pada masa Arab tu saya lihat seorang Melayu, saya tahulah dia pakai tab umrah kan. Saya tahulah Melayu. Orang lain jangan pakai macam tu. Imam tu baca sembahyang kat pasal dia nangis bersungguh-sungguh pakcik sebelah saya. Lepas sembahyang saya pun temu juga dia. Saya kata pakcik apa khabar? Dia tengok je saya. Aku ingat tadi orang Bangladesh.
Dia dekat sisi Bangladesh tu. 20 tahun lalu saya pun sembang dia, pakcik di mana dia? Ada satu tempat dia sebut kat Johor. Pakcik mana? Oh, so pakcik macam mana? Pakcik boleh menangis. Pakcik boleh. Saya tanya dia lah. Nangis sungguh-sungguh, lebih dahsyat daripada kita yang belajar bahasa Arab. Dia kata, saya sebenarnya saya dengar imam tu nangis, saya nangis. Sedih saya. Satu apa pun saya tak faham. Kalau dia memaksa diri menangis, hukumnya boleh batal sembahyang itu, mazhab Syafi'i. Tapi kalau dia menangis kerana dikuasai rasa sedih, itu tak batal sembahyang. Hukumnya lah. Tapi saya yakin pakcik ni orang saleh, dia dikuasai rasa sedih. Yang penting, tidak faham satu pun tapi dia menangis. Agak-agak kalau dia faham, dia menangis. Allahu Akbar. Imam tu menangis sebab imam tu baca surah Yusuf. Surah Yusuf menceritakan bapa tu terputus hubungan daripada anak dia 20 tahun lebih. Yaqub dengan Yusuf kan. Lepas tu bila jumpa ayat tu menghibur, memang hibur lah tuan-tuan. Bayangkan kita tak jumpa anak kita sebulan, dia tak telefon kita pun kita sedih lah. Ini hilang gaib. Tak balik raya pun sedih. Tak balik raya pun dah sedih. Nanti buka lagu raya pula. Jadi memang sedih kerana faham. Tuan-tuan. Jadi ambillah peluang belajar bahasa Arab. Saya nak beri tawaran kepada Mahmudiyah ni, pusat tarbiyah Mahmudiyah yang mulia ni. Tuan-tuan belajar bahasa Arab bagi tuan guru tuan-tuan. Bahan yang kita ambil itu terbukti di lebih 160 negara telah dipakai. Membolehkan orang-orang ajam macam kita, Venezuela, Brazil, orang Spain, orang Afrika, mereka menguasai bahasa Arab dengan kaedah ini kerana dia telah terbukti 30 tahun dipakai. Kita tak ditekankan nahwu saraf banyak-banyak sangat, nanti jadi susah kan. So dia ajar bercakap je. Bila kita boleh cakap, confidence grow dalam diri kita. Level of confidence tu meningkat. Maka barulah kita tahu sikit-sikit nahwu saraf tu macam mana. Kaedah ni telah dipakai di banyak negara dan berjaya. Jadi saya menyerulah kepada ayah-ayah yang mulia, bapa, tuan-tuan, abang-abang, adik-adik, anak-anak, belajarlah bahasa Arab. Kalau tak belajar bahasa Arab, bila lagi? Itu sebab ulama ni bila cakap dia faham bahasa Arab, macam Zamakhsyari kan, dia tulis apa kat awal tafsir dia? Alhamdulillahilladzi ja'alani min ulama'il Arabiyah. Syukur pada Allah kerana menjadikan aku sebahagian daripada ulama Arab. Padahal dia orang Parsi. Kerana penguasaan bahasa Arabnya sangat tinggi. Jadi kita bila baca Quran, kita boleh menangis. Kenapa Allah suruh gini? Sadu tuan. Sedih rasa. Itu sebab Nabi sembahyang waktu malam tahajud, punya tadabbur tu, qutufuha daniyah, buah-buahan dalam syurga tu dekat untuk dipetik. Nabi petik, tak ada benda di depan baginda. Aisyah radhiyallahu anha nampak apa Nabi petik tu, kerana terasa masuk syurga. Ibu-ibu jadi jangan jadikan alasan umur senja, tak ada masa, leceh, malas tadi dah, malas yang bahaya tu. Yang Nabi sebut, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Malas tu buang, dia jangan buang. Kerana jangan berhenti belajar, biar mati tengah belajar. Mudah-mudahan Allah berkati kaedah yang kita bawa ni untuk pusat tarbiyah Mahmudiyah. Nanti tuan guru tuan-tuan akan mengajar online je. Waktu sini kita belajar kitab-kitab, nanti balik kita ambil online belajar. Kalau belajar fizikal pun boleh Ustaz. Modul yang kita buat ni mudah, insya-Allah. 3 bulan boleh faham Quran, boleh faham ibadah, boleh faham solat. 4 bulan besok semua cakap Arab kat sini. Beza Ustaz, kalau kita pergi Mekah, Madinah, tengok orang Arab cakap Melayu, rupanya bukan orang Arab, orang Bangladesh. Besok kita cakap Arab Ustaz kat sini. Semua orang cakap Arab, anak-anak semua cakap Arab. Tak susah, belajar, yakin. Orang Cina tu cakap bahasa Inggeris tu banyak salah tu, broken. Tapi dia sebut je, yakin, confident. Maka kita pun kena cinta pada bahasa Al-Quran kita, bahasa ibadah kita, bahasa syurga. Imam Syafi'i kata sembahyang tanpa faham bahasa Arab tidak sah sebenarnya. Tanpa faham bahasa Arab tak sah. Baca Al-Fatihah tak faham, tak sah sembahyang. Imam Syafi'i nyatakan demikian. Wallahu a'lam. Terima kasih. Alhamdulillah, insya-Allah bukan ni. Jadi dia akan Fadil Sana tenaga biru
Dan bersama insyaAllah pada hari Jumaat ni akan di launching. InsyaAllah. Dan ada pelancaran nanti program Arabic for All. Saya tengok dalam mata Profesor Dr. Muhayya pun tak kenal pun teringin dia suami dan anak-anak semua belajar bahasa Arab. Jadi bahasa Arab sangat penting lah. Selama mana ni kita telah dimahukan bahasa Inggeris sangat penting, tetapi kita terlupa. Yang kita ibadah 20 tahun, kita dah baca Quran, Ramadan pun datang tu, kita bertadarus bersama-sama, tapi akhirnya kita tak faham apa yang kita baca. Kemudian bila imam tarawih ataupun imam waktu diberikan taklif untuk memimpin qiyamul lail, dia baca, dia tersentuh hati, dia menangis, yang kita belakang pun kita dah ikut macam Ustaz kata tadi. Akhirnya kita tak faham. Sebab apa? Kita rasa sedih. Ibu melihat imam tadi menangis, barulah kita menangis. Jadi tak, insyaAllah mudah-mudahan di mana Ustaz tadi telah diberikan amanah kepercayaan kepada saya nanti, insyaAllah kita akan bawa beberapa ramai tuan-tuan guru yang mengajar kat sini, sahabat-sahabat saya untuk memimpin tuan-tuan untuk belajar bahasa Arab. Dan anak-anak di sini pun memang kita beri satu tempoh selama 6 bulan dia untuk belajar bahasa Arab. Setiap hari pagi selepas solat subuh, habis bacaan berarti dan sebagainya zikir, dia akan ada muhadasah di sini. Setiap hari setengah jam sebelum kita beri dia sarapan ataupun dia beriadah, kita akan adakan program pada ini muhadasah. Alhamdulillah, kita tengok walaupun dah 2-3 bulan ni, cuma kadang-kadang dia tak berani. Orang kita ni kalau dia cakap, dia rasa malu satu. Dia malu, dia tak berani. Tak berani pun dia takut salah. Saya katalah, memang benar kalau orang Cina dia cakap bahasa Inggeris tu, memang saya duduk kat sekolah Cina tu, kadang-kadang kita pun terikut juga broker dia tu kan. Tapi dia yakin. Akhirnya kita pun rasa sedap pandai pula cakap bahasa Inggeris. Bila dia dengar, Saleh pun itu juga Ustaz, macam kita orang Melayu. Kita kalau ambil bahasa Melayu balik tu tak belum tentu dapat A+. Dia belum tentu. Tapi kita faham apa yang kita cakap, insya-Allah. Jadi kita hormati Allah Ta'ala, kita boleh nanti untuk mengulang semula apa yang disampaikan oleh Fadil Ustaz ni, Datuk Zazan tadi. Boleh tengok pada channel PTDM kita. Untuk kita mengingatkan kembali apa yang disampaikan. Kemudian tu daripada penerangan ni, penerangan pada Mas Melaka pun ada perakaman. Dia juga apa? Bernama? Indah di Taman Syurga. Channel banyak apa lagi semua dia ni. InsyaAllah disiarkan langsung ni daripada semua yang mana tak dapat hadir. Begitu juga lah. Dan saya mohon kepada semua, juga kepada Ustaz, kita doakan salah seorang jemaah kita iaitu Puan Rohani Abu Bakar yang sekarang berada dalam hospital. Benda tu disahkan COVID pula. Benda tu semalam kaki belah kiri dipotong. Kita doa mudah-mudahan Allah berikan pada kesembuhan, ditabahkan hatinya. Kerana dia istiqamah di sini setiap kali kuliah setiap hari di istiqamah. Jadi bila tak ada tu terasa. Tapi alhamdulillah ini ada suami dia, Abang Sulaiman ada mudah-mudahan dia pun tengok dia dapat tengok. Alhamdulillah, kita doakan. Ini indahnya kita berjemaah. Jadi insya-Allah kita rahmati Allah Ta'ala. Jadi kita banyakkan ucap terima kasih di atas kehadiran Fadil Datuk Ustaz Zazan ke program kita pada malam ini. Santai-santai saja untuk kita mendengar kalam-kalam yang sangat bermakna, manfaat bagi kita semua, insya-Allah. Jadi selepas pada ini, tuan-tuan, selepas pada Isyak, jangan lupa kemah dah tersegar dekat sana. Makanan pun telah diberikan tuan-tuan ni sumbangan oleh penyembah-penyembah ni. Mudah-mudahan Allah kurangkan rezeki mereka, Allah sihatkan tuan-tuan tubuh badan mereka, tuan-tuan sedekah mereka bulan Syaban. Sampai kita tidak berterusan ada antara sampai bulan Ramadan. Jadi malam ni tuan-tuan ni menu tak adalah hebat sangat tuan-tuan ni, tapi adalah sate, tuan-tuan ada apa lagi sup cicak dengan roti, tuan-tuan ada mie goreng, kotiau goreng panas-panas lagi tuan-tuan. Itu juga ada capati. Ini datang daripada India mari. Memang kau punya ni. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, dan juga memang kuih-kuih, buah-buahan, air semua. Malam ni semua diberikan sumbangan
pada semua. Jadi terima kasih. InsyaAllah jangan lupa. Jadi sebelum kita akhir kata tadi, program kita pagi ni kita ada sedikit sumbangan. Kita minta kepada Al-Fadhil Ustaz Datuk Zazan yang diberikan penghormatan untuk menyampaikan sedikit cenderung itu kepada asatizah yang mengajar di pusat tarbiyah ini sebagai satu kenangan sebagai satu ingatan daripada pihak madrasah. Tak ada seberapa sangat, tapi insyaAllah mudah-mudahan terus berkembang barakahnya untuk rahmati Allah Ta'ala akan terus kita dapat kecapi dari semasa ke semasa. Memang benar apa yang Fadhil Ustaz Zazan cakap. Saya mau cerita nak jadikan pusat tarbiyah ini adalah sebagai satu pusat macam mana Universiti Azhar wakafnya. Dan insyaAllah satu hari nanti tuan-tuan doakanlah, bukan sekadar nak melahirkan ulama-ulama TikTok dan sebagainya, tapi ada belajar daripada antara bangsa datang ke sini seperti mana pelajar kita pergi ke Yaman, pergi ke Syirah, pergi ke Jordan dan sebagainya. Begitu juga kita nak jadi sebagai satu pusat dan doakan mudah-mudahan di kampung Jabatan Duyung inilah itu tadi tempat orang kata apa ni bersejarah. Wallah alam, saya tak tahu lah hang tuah ni benar daripada sini ke, Allah alam, tak tahu tanya orang lama-lama kan. Tapi dah dinamakan sebagai apa ni, kampung warisan apa tu hang tuah. Kita pun dah ada dari Ustaz Roslo datang tadi duduk kat selera hang tuah sama sahabat kita. Itu kan kita juga ada apa ni, pergi hang tuah dan macam-macam Jadi insyaAllah mudah-mudahan dia akan terbit tu tadi satu sinar yang mana cahaya Islam ini akan muncul benar-benar tuan-tuan dengan iman ini di tempat kita ini. Jadi dengan itu saya tidak mahu masuk di bawah Fadhil Ustaz Zazan untuk menyampaikan sedikit sumbangan kepada penerima. Yang pertama lah kita silakan pada pengurusi kita